Boleh. Wah. Yang ini editor producer jangan edit. Sesame Podcast. Cinta. Fresh risau cinta. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Seismic Podcast. Kali ni dah episod ke-7. Penampilan kedua Pesh Mono. Yes, episod ke-7 untuk podcast, tapi untuk I kedua lah. So topik kita hari ni cinta. Tapi apa tu cinta? Cinta online dating. Online dating. So cakap pasal online dating ni, kita kena bawa panelis yang pernah online dating lah. Yes, So hari ni, untuk episod kali ni, kita ada tetamu hebat. Memang hebat. Hebat dalam cinta. Hari ni kita ada Aisyah dan Wasion. Welcome guys. Thank you. Wow. Hai. So hari ni kita nak discuss pasal online dating. So online dating ni dia masih relevan sebenarnya. So dia macam zaman-zaman bila pun, zaman Ras waktu muda dulu, macam dah tua. Muda dulu pun mencari cinta online dating, tapi cinta-cinta Ras semua cinta secara lahir. Macam mana? Tak apalah. Lahiriah. Kita jumpa face to face terus. Tapi hari ni Pesh kita nak buat apa ni sebenarnya Pesh? Kita nak discuss. Borak diskusi santai lah, ringkaskan pasal topik cinta atas talian tadi, Cinta online atas dating talian, tadi. online dating. Sebab orang kata isu ni memang relevan. Topik ni memang relevan daripada dulu. Nak pula kita PKP baru ni 2 tahun kan. Jadi kita nak straight to the point terus. Kita nak tanya diorang. Apa pendapat Aisyah mengenai online dating? Umur awak berapa sebenarnya? 29. 29. Boleh lah. Awak dah matang dalam cinta. Millennial. Awak dah matang dalam cinta. So apa pendapat awak tentang online dating? Online dating ni dia ada pros and cons dia lah juga sebenarnya. So macam like, ada orang rasa macam like beneficial kita cari cinta online. Sebab kita boleh jumpa orang baru juga through online ni kan. So dia ada pros and cons lah basically. Kita ada jumpa orang yang baik, ada tak baik. Suara berpengalaman. Tapi apa yang dia jawab tu macam masih vague. Masih belum lagi. Jawapan artis. Jawapan artis masih selamat. Tak apa, kita akan kupas sikit lagi dekat Aisyah. Kita nak tanya Wasion. Apa pula Wasion, your point of view about online dating? Okay, untuk saya, I rasa online dating macam tak untuk semua orang, I rasa. Oh, okay. Ya, tak semua orang. The reason I cakap macam tu kerana macam I feel when you buat online dating there maybe some things that you kena ambil risiko sikit, macam gambling sikit. Kalau you macam tak cukup berani atau tak cukup confident mungkin you terlalu stress atau apalah. So online, I don't know lah if macam experience Banyak experience ke? Tak banyak experience. Tak banyak. Dia tak banyak experience cinta, tapi dia banyak experience gamble. Tak boleh cakap. Tak pernah. Dia dare to take the risk lah. Dare to take the risk untuk you kena online dating tu. And because I rasa macam akan banyak benda akan berlaku, so you mesti macam strong enough untuk handle it lah. So Wasion ni seorang risk taker lah. You're a risk taker, I think macam kadang-kadang lah, tak 100% ya. Sekarang kita nak tanya diorang punya pengalaman. Lebih spesifik lah, Pasha nak tanya berkenalan dengan stranger secara atas talian. Wow, excited je nak dengar cerita. Berkenalan dengan strangers Berkenalan dengan stranger. Sebab je lah kita dekat dalam online kan. Online tu it could be social media, apps pun boleh juga kan. So yang korang melalui fasa berkenalan dengan orang baru ni, stranger ni, melalui cerita sikit. Just story sikit. Siapa nak mula dulu? Kenal dengan strangers ni is like nothing new dah. Memang sekarang nothing new lah sebenarnya. Like kita pergi mana-mana pun, pergi aktiviti outdoor pun, kita kenal dengan orang baru juga. Betul, So setuju. the same thing goes to online lah. So macam kalau kita jumpa online pun, kita tak tahu kita nampak dia punya the surface area, tapi kita tahu hati budi dia macam mana. Wow. So that's when we go into the online dating, and then bila dah swipe right je, Swipe dah right. swipe Dia dah right swipe je. right guys. That's when kita tak tahulah belang dia tu macam mana. Memang kita nak kenal orang baru ni, nak tahu orang tu cara-cara dia awalan, dia baik ke jahat ke, we never know. So that's when kita kupas, macam kupas buah tu. Kita peel one by one. So ramai lah yang pernah Aisyah berkenalan Ramai. dengan stranger ni. Kalau boleh kira lah, sebenarnya dah berapa orang yang Aisyah dah Boleh kira dengan online tangan tak? dating ni? Jari. Boleh kira pakai tangan. Masih boleh pakai jari. Boleh. Okay. Boleh lah, adalah a few yang jumpa physically and
ada yang remain friends, ada yang macam like kawan, lepas tu macam like okay lah, bye lah. Macam like kau tak sesuai jadi kawan aku. Macam like okay, bye. Oh wow, that's how it mungkin is lah. tinggi dia punya tu dah orang kata apa tu? Standard. Standard Tak dia. lah, mana ada. Tahap piawaan. Piawaian. Piawaian tu apa? Piawaian. Piawaian. Allah risau. Kita dah tahu Aisyah. Weixin Pula macam mana Weixin? Banyak cerita saya dengar mengenai Weixin ni, online dating. I rasa dengan benda yang sama. Sikit je. Okay, so untuk 20 orang yang saya tak ramai. But I always feel macam I rasa the most susah part is because you bermula dengan tengok visual saja. You tak tahu apa niat diorang macam Dalam hati. Betul-betul. Kalau because you dapat banyak orang sangat, you tak tahu diorang nak long term relationship atau nak cari kawan saja. So macam Aisyah cakap lah, you kena filter semua orang. Sekiranya kebanyakan yang you kenal secara online tu memang ada visual lah. Maksudnya memang ada gambar diorang. Ada tak yang tak ada gambar? Okay, yang tak ada gambar I tak nak layan. Wow. Because dia confident. Confident. We love that. Yeah, no, because like I tak nak kena scam, you know. I tak suka macam because kalau I feel if you tak letak gambar, tak tunjuk visually, then it's not you are the attitude problem atau apa, tapi at least it says a bit about you punya personality. Mungkin you tak cukup confident, then let's just say if I do talk with them, kalau nak ajak diorang keluar, then mungkin itu pun susah. So macam like I guess you know, maybe I'm just making banyak assumptions pasal diorang punya foto dah lah, tapi I feel for me it makes sense macam tu lah. Jadi kalau tak ada gambar, dia punya tendency kena catfish tu tinggi lah. Betul. Yeah. Okay, tak apa. Kita simpan sekejap topik pasal scam dengan catfish ni. Ras, teruskan. Apa benda yang tanya tadi? Ras agak menarik sebenarnya bila Weixin cakap tak letak gambar. So maksudnya Weixin cakap pasal online dating ni tak adalah bercinta social media saja. Rupanya gambar-gambar ni adalah aplikasi apps lain. Yes, apps apa yang you guna nak tengok gambar tu sebenarnya? Okay, tapi kita boleh cakap nama semua apps tu lah. Semua. Boleh je. Berapa apps awak guna? Ayo, malu lah cakap sekarang. Janah.com. Okay. When I started, aku memang lonely lah rasa. Aku memang tak okay lah, tak desperate lah, tapi lonely lah. Nak just cari macam people talk to semua. So I was on macam Tinder, Cupid. Wah. Cupid, Bumble, banyak juga Coffee Meets Bagel, wow. dan I rasa tu sajalah. I think macam the Facebook dating app diorang ada buat. Ada. I think ada apply tapi I tak guna sangat lah. Okay, kalau Aisyah selalunya pakai apps apa? The first apps yang I install lah Tinder lah. Tapi end up dia follow up dengan lepas tu guna Cupid tapi tak lama install. Guna Bumble and also Facebook dating. Tapi dalam banyak-banyak tu Tinder paling lama pakai. Kerap tapi lah, paling kerap it doesn't work for me. Tinder doesn't work for me. Dan sebenarnya if I'm not mistaken nak share dengan korang dan juga mungkin kepada penonton-penonton yang tengah tengok kita sekarang ni, fun fact untuk diorang kalau nak tahu, rasanya Weixin, you found your girlfriend through online kan? Spill the tea, Malaysia. Kan, you jumpa through online kan? Yes, I did. Yeah. So okay, jap, Cok, I nak tanya, bila jumpa from online, so I nak tanya macam you punya first stage of getting to know each other tu kan, you punya talking phase tu berapa lama? How long you took untuk that talking phase tu, sebelum you guys macam betul-betul rasa macam okay lah, why not we really jump into the relationship now lah, this is the time. Jawapan tak boleh tipu, girlfriend you tengah tengok sekarang. Jawapan standby. 3, 2, 1, go. Actually for me I macam semasa the first time kita talk, I dah excited. Actually I ajak dia keluar tapi dia masih nak tunggu. So until selepas 1 bulan saja baru dia agree to meet with me lah. Pasal gambar you kot. Okay. Then after we met, I think rasanya macam we just went out, hang out. Then sampai selepas I think 5-6 bulan macam tu, then only we agree, okay, why not let's give it a try to make it official lah. Macam tu. Lepas 5-6 bulan. Half a year. Cepat jugalah. Cepat tu? Cepat juga. Aku setahun. Nak selit juga. Hujung-hujung Newton selit guys. Tapi Weixin tadi apa,
gopoh sangat, tak sabar. Kan? Betul tak? Aisyah rasa gopoh tak apa yang tindakan Wei-Shen tadi? Dia rasa macam dia baru kenal, terus nak ajak jumpa. Oh tak Dia ada. macam tak nak lama-lama dulu chatting online tu. Sebab aku rasa Wei-Shen tak nak membazir masa. Kerana cinta adalah emas. Cinta tu Eh, suci. Masing-masing dah bagi quote ni. Tak, dia sebenarnya dia punya fasa online tu biar jangan lama-lama. Okay. Nanti dia kat fasa selesa sangat. Dia orang tak nak jumpa betul-betul physically. So kalau dah selesa online, jom kita jumpa. Dia ada orang kalau macam istilah sales, dia selalu ada macam hot market, cold market lah, macam tu. macam tu lah. Sementara dia tengah hot tu, Jangan jumpa terus. tak nak cool nanti dah. Dia macam like lama sangat talking face online, lepas tu tak pernah jumpa. And then macam like, bila dia jumpa betul. physically macam like awkward tau. So macam that's why bila dia dah online tu tak lah lama-lama sangat. Macam like okay jom lepak. So wherever ajak Dia je kata, lepak. orang kata excitement tu dah semakin pudar. Ada pudar. One more thing is bila you jumpa physically tu baru you tahu you boleh click ke tak. Betul-betul. I So see. actually that's the reason why macam not to say macam like I pressure macam desperate macam tu. It's just that macam I rasa untuk my personality I'm quite an extrovert. So I rasa if I meet that person in face I can judge better because macam you meet someone online then macam banyak misteri sangat, you tak boleh tengok expression semua. So it's like Betul. yeah, you just feel safer if you can see betul. and the physical kat depan you macam tu I rasa. Dia macam bila diorang ni dua-dua orang jenis yang extrovert. Dia macam kalau kita pergi shopping, orang kata kita bagi perumpamaan mudah lah Ras. Kita bagi shopping buah. Shopping buah dekat shopping grocery. Tak, Buah maksudnya apa tu? kalau buah kita nak tahu dia elok ke fresh lagi ke apa kan, Kena usah pegang, dulu kena lah. bau kan. Maksudnya lebih fizikal. Tadi dia orang dah mention pasal catfish. Yes, tadi yang scam bagai tadi. Catfish adalah perumpamaan seperti contohnya Ras buat profile, Okay. Ras letak muka patch. Muka eye. Dia takkan terjadi lah. Dia dah takkan tak? terjadi. Okay, Tapi perumpamaan je. Ras buat profile, Ras letak muka patch, nama patch. Bercinta seakan tulis-tulis bagai. Lepas tu bila jumpa face to face, lah Ras, orang tu lagi happy. Tapi tadi tak yakin pakai muka kita nak pakai market kita. Tidak. So perumpamaannya macam kita menyamar jadi orang lain dan jumpa dia orang lain sebenarnya. So nak kita tanya Aisyah dululah. So Aisyah pernah tak experience beberapa orang yang Aisyah dah jumpa selama ni, Aisyah pernah ada orang catfish Aisyah, scam Aisyah? So far scam yang muka tu tak pernah. Tapi dia scam dia punya status sampai kena tag dengan dia punya tunang. Dah bertunang. Dia dah bertunang. Dia kata dia single. Obviously lah orang kat online apps tu dia akan mengaku dia single kan. Then Tapi selagi belum kahwin single lah kan? Iyalah, Saya- bertunang je pun. Tunang je. Tunang Okey, je. dah betul teruskan. And then dia macam like dia dah borak like after the talking phase like goes on for 2 months macam tu. Wow. And then tiba-tiba ada seorang wanita DM aku dekat Twitter. Boleh pula cakap macam mana macam tiba-tiba dia mencaci aku macam like the B word yang bahasa Pantai Timur macam apa benda ni sampai aku I google benda maksud dia. Suka tingkah nak panggil aku perempuan perampas benda ni kan. Like excuse me. Dia yang swipe right I kan. Saya macam kau dah kenapa nak attack aku? Kau kena attack tunang kau tu. Betul. Tapi ada berlaku. Wujud orang macam dah tu. pernah kena tapi nasib baik online kalau fizikal tu macam tamparan wanita tak Tetapi kan aku tu tengok Wei-Shen tu tengok aku dari tadi dia takut nak menjawab. Tak ada. Aku rasa kan Wei-Shen bukan kena catfish. Dia yang catfish orang. Dia catfish orang. Asian. Dia tak catfish orang tapi you pernah Kena catfish. Kena macam catfish tak? You rasa you borak dengan ni, dia kata umur dia 25 sekali macam 40. 25-nya sama ada 40 atau tante budak sekolah lagi ke kan? Ada tak? Wei-Shen. Ada macam tu. Actually macam I pernah macam ada macam feeling diorang it's not exactly diorang punya profile lah, tapi I tak pernah layan lah, I just move on. Kalau I tak at least maybe 70% sure, I just move on saja. Yeah. So macam kalau I tengok apa a bit fishy, macam tak matching apa diorang sedang cakap, I just move on lah. Yeah. Dia very laju dia memang go getter. Dia RFID dia. So bila kita nak berjumpa dengan orang, bercinta dengan orang, berpasang-pasangan, bercinta, mesti ada kualiti-kualiti kita nak. Tapi contohnya kalau Aisyah chat dengan orang,
jumpa dia cakap dia seorang yang pemalu lah, seorang yang baik hati lah, tapi bila dah jumpa slowly dia punya red flag tu keluar. Red flag ni adalah benda-benda yang very unattractive yang membuatkan kita rasa turn off. Kuring lah benda slack buat kuring. Dia buat macam tiba-tiba rasa Allah kau awalnya kau tunjuk kau punya red flag ni. Okay. So zaman-zaman you baru nak swipe right, swipe left, so semua apanya red flags yang membuatkan you rasa you nak swipe left? Zaman-zaman I was online macam I blur sikit pasal red flags, you know. I tak pandai sangat. I think it's only after a while macam you tengok pattern, you see things, then baru you belajar. So like it took me quite some time lah. Macam lama-lama baru I boleh learn. So one of boleh I bagi example tak? One of the big red flags macam I tak tengok betul-betul lah ialah I went out with this girl on Tinder. Then dah keluar maybe setiap minggu, and then after 1 month she revealed to me that macam she took a break with the boyfriend and then she got back with the boyfriend actually. Itu kita panggil apa? Rebound ke? Rebound. Yes, exactly. So then she told me macam like, Apa but ni? we can still be friends lah, macam like maklum. Maklum. Awak tak mau say hi dekat dia. I hope you're watching this. Talk about you. Red flags. Tapi sebab I tak pernah guna Tinder dan sebagainya, so I don't know. Adakah one of the factor you akan swipe left sebab dia tak ada gambar ke you kena ada gambar? Okay, nak bagi you swipe right. Okay, for me kena ada gambar. Kalau you tunjukkan kucing you kepada I swipe left straight away. Yeah. Yes. Tapi I tak nak tengok kucing you. I didn't go on Tinder to see your cat. tapi that account, katakanlah I buat account Tinder tapi I tak apa-apa gambar pun, boleh ke? Dia kena Oh, letak gambar. Boleh. What I find unattractive dekat online apps Yes. ni, macam like contohlah kalau orang tu dia gym junkies out there, auto swipe left. Kalau macam like dia gambar profile dah agak berat so kan, swipe left, auto swipe left. Tak suka orang abang-abang gym. So far Abang Sado tak suka. tak suka sangat lah. Oh, tu bukan taste Aisyah lah, Abang Sado. Bukan lah. Tapi macam Aisyah cakap tadi gambar, kalau gambar kucing kan, macam like aku nak gambar kau, bukan dia gambar kucing. But you never know, mungkin orang di sebalik gambar kucing tu cantik, elok, handsome. Dia mystery. Dia punya misteri tu bagus, dia punya misteri tu tak nak tunjuk gambar muka dia. Now pun nak ta'aruf. Kau pegang bahasa Arab dah ni, kena ta'aruf. Dia nak kenal pun, kena tahu muka macam mana kan. So kalau tak gambar muka kucing, memang aku nak kenal dengan kucing kau. Kalau macam orang tu cat lover, macam mana kucing dia, mungkin dia akan swipe right lah. Kalau macam I'm not a cat person, so macam okay, bye, left. Aisyah ni fierce. Fierce. Dia I want it, I get it. I want it, I get it. Dia macam tu. Awal-awal you kenal online, you chat ke, you apa-apalah waktu you tengah perkenalan tu kan, banyaknya orang tak tunjuk lagi dia punya benda-benda ni. Macam Aisyah cakap tadi, belang-belang dia di sini tak nampak lagi, benda merah kan? Tak tunjuk lagi. Tapi bila dah in relationship tu baru nampak. Apa korang nak cakap lah pasal benda ni? Sikit je. Actually tu gamble lah. Like tu memang gamble. So, to be frank, mula-mula kenal even yang bukan kenal secara online pun, kenal like in person pun. Okay. Masa awal bercinta tak tunjuk pun belang dia yang rupa-rupanya dia panas baran. Tapi bila dah after like 1.5 year punya relationship, kau punya baran tak ingat dunia. Lepas tu dia punya cemburu buta ni macam wow, tak nak cover dah. So macam benda-benda tu diorang tak akan tunjuk like awal-awal punya relationship lah. So bila diorang dah zone selesa, that's when diorang tunjuk diorang punya belang. That's when we lose interest lah basically. Saya rasa sebenarnya kan, kalau kita dah dalam perhubungan, kalau kita dalam perhubungan tiba-tiba red flag ni tiba-tiba keluar sebenarnya. Dia macam Aisyah cakap, dia satu perjudian. Tapi bila kita dah in relationship, terutamanya bila kalau kita dah ijab dan kabul, dah kahwin, itulah jodoh kita. Bila kita setiap pasangan kita harus give and take. Memberi, membelajar. Ada yang saya kurang, ada yang awak lebih. So macam saya dulu pun, ada yang saya kurang, ada yang dia lebih. Kami saling give and take sampai satu tahap saya asyik give, bagi tak dapat balik lah. So saya aku undur diri demi kebahagiaanmu. Guys, tapi itulah sebenarnya ada sedikit setuju lah dengan apa yang anda cakap. Maksudnya sebab kalau kita nak cari orang yang betul-betul sempurna, orang tu tak wujud.
termasuklah dalam tempoh kita berkenalan Wak Ima dalam talian sekalipun kan. Betul. Jadi ada benda yang taklah orang kata dia ni tunjuk satu red flag je kita terus cancel dia terus kan. Kadang-kadang benda tu kita kena go on lagi. Kita boleh kau team lagi lah. Kau team lagi lah sampai datang Aku mengelamun pula. Risau. Dia dah mula harap panelis kita masih bersabar dengan bersabar. Tapi nak tanyalah Kat. Ras nak tanya sikit. Ras rasa Wei Shin ada sebut online dating ni dia extrovert. Okay. So dia memang nak pergi online dating terus jumpa. Tapi untuk orang-orang introvert ni sebenarnya online dating adalah sebuah platform yang sangat sesuai dengan mereka sebab dia orang macam buka katalog cari mana cinta aku nak dapat dan dia orang berkenal dulu dengan message. Message dulu lama-lama baru jumpa. So nak tanyalah sikit sebenarnya dekat kita punya panelis Aisyah ni kan. So macam awak rasa kan adakah online dating apps ni boleh membuatkan seseorang yang awkward, yang macam pemalu, yang introvert ni membuatkan mereka menjumpai jodoh dan keluar pada zon selesa dia orang? Bagi I, online dating apps ni bagi diorang satu ruang untuk diorang keluar daripada comfort zone diorang untuk borak dengan orang tau. Sebab diorang ada social quota diorang. So bila diorang borak online, diorang boleh like jumpa whoever, diorang boleh borak dengan sesiapa without knowing that person physically. So diorang boleh kenal lah orang tu in depth lah berapa diorang punya tu boleh get along ke tak. Let's say lah there's this one introvert yang jumpa. Dia macam kata saya pemalu macam like habis tu kau borak aku tak malu. So that's why I mainkan peranan untuk dia keluar daripada kepompong selesa dia tu. Macam that's when I macam okay jom jumpa. Walaupun dia malu dia still jumpa juga. Betul sebab kadang-kadang kalau introvert ni kalau dia jumpa orang face to face kan terus orang kata fast back to back punya respon dia macam tak tahu nak cakap apa. Yes. So bila online, bila secara dalam talian ni apa semua Dia boleh kenal dengan lebih mendalam. itu satu dan dia ada macam delayed response. Maksudnya dia boleh Fikir. fikir dia nak reply apa semua macam tu. I just want to add on dengan apa Aisyah cakap. I rasa memang that is the benefit of online dating. You boleh without having the pressure of seeing that person kat depan you. Tapi I always feel that kalau you tak build up that courage atau you tak berani to make that next step then you akan selalu stuck kat situ lah then you Faham? then it macam membazirkan masa you kat online dating. Defeat the purpose lah. Betul, because memang I mean you know we Malaysians semua orang malu. Memang kita macam kita malu nak culture dating. Budaya timur orang timur. Budaya Kita punya timur, betul. culture. So macam the dating app I rasa is a good way to break the ice. Tapi selepas tu you mesti macam take one step lah. And it's also a benefit kalau macam there's this one app yang Bumble tu, perempuan make the move first tau. So wow. untuk lelaki yang introvert, diorang macam boleh take a chill pill and let the girls make the move Orang first. yang masuk risik. Yeah. So wanita Yes. zaman sekarang pun dah berani untuk memulakan langkah pertama lah. Wah, mungkin I patut kena download lah app Bumble tu. Risau kau. I wonder tau macam mana dia orang ni boleh klik walaupun hanya berkenalan through online. Orang kata tak jumpa pun. Ini kalau yang macam fasa yang masih belum berjumpa tu lah. Tak jumpa, tak bersua tapi boleh klik. Boleh klik gila dah jadi macam best friend gila dah kan. And orang kata no dah in relationship. Macam mana tu? For me, I boleh cakap pasal me and my girlfriend sikit lah. So for me, apabila kita mula texting first, I boleh nampak dah dalam dia punya texting like dia memang orang fun, boleh buat lawak sikit semua. Macam for example, sebelum the night that we met for the first time, kita ada joking like, oh my god, macam mana how we gonna say hi to each other? Nak kita bow to each other atau nak bagi hug dulu atau nak bow Bagi hang. Aku. tak peluk atau nak macam peluk? Oh no, I mean like greet lah, macam mana greet, faham. because selama ni kita cakap texting saja. So I can depends how that person texting. So in a way kalau you buat online dating pun, texting is a skill set you kena belajar jugalah. Skill So dalam proses-proses Aisyah berkenalan, online dating, message, swipe left, swipe right, pernah tak Aisyah sendiri di-ghosted kan oleh orang ataupun Aisyah sendiri ghost orang tu? Sekejap, ghost ni macam mana pula? Tolong explain. Ghostbuster. Tak faham lah. So ghosting ni adalah seperti hantu.
adalah hantu kita jumpa, kita hidup lagi. Kita first date, kita jumpa, kita hidup lagi. Tiba-tiba lepas first date dah kenal, dia hilang. Dia mati. Memang apa, Tuhan dah hisap, dia terus hilang. Kalau mati boleh kita melawat ke pusara kan. Dia hilang, tak dapat dikesan. Tak ada khabar berita lah. Tiada khabar berita. Okay. Pernah tak Aisyah sendiri kan mengghostkan orang, menghantui orang ataupun dihantui kembali? Dulu pernah. Wow. Dia memang pengalaman ni. Aisyah sebenarnya macam pro lah. Dia tak sepatutnya. Dia tak Janji pro. Giana. I rasa I nak tukar lah tajuk podcast kita. Bukan online dating, tapi dilema Aisyah. Sebenarnya. Jangan. Okay, tak boleh. Dulu pernah sebenarnya. Ghost orang dan di ghost oleh orang tu. So macam like kalau macam cakap lah, kita nak click dengan orang tu. Kalau we don't find any same interest, apa kita continue the conversation kan? So like nak cakap tak nak macam rude gitu kan. So kita macam like letak kat satu statement yang boleh dia tak reply. So macam like dia tak reply, okay bye. Macam tu lah, kita ghost dia dengan satu statement yang tak perlu dijawab. This one statement yang kita letak, statement yang okay, aku rasa kau dengan aku tak klik ni. So statement tu akan buatkan dia pun tak akan reply. Yang dia rasa macam tak boleh gua dengan perempuan ni. Macam tu kan. So bila kita letak satu statement tu, and then kita tahu, kita letak kita punya boundaries. This is where we can stop lah. Macam tu lah. Tapi rasa benda tu tak adalah macam tiba-tiba Aisyah ghost. Aisyah sebenarnya berlaku jujur. Berlaku jujur pada orang tu. Wish rasa orang kat sana pun At least bagi tahu kan. At least bagi tahu. Kalau dah tak minat, kalau dah tak nak, bagi tahu. Jangan tiba-tiba I'm not into chat anymore. Apa? Dia bukan tu. Dia bukan dia macam tu. Dia like the term perasaan kuat Ras macam dia term boleh relate. term ghost tu macam like kita still in the conversation punya mood, tapi dia punya reply tu macam like kau ni nak tak nak je nak reply kan. So bila kita reply tu it's usually me lah yang macam dia punya reply tu macam like hambarudin sikit kan. And then rasa macam okay, rasa tak perlu aku nak reply benda ni. Tapi Ras, kiranya dia punya ghost tu macam masih ghost beri salam lah, masih berhemah lah. Berhemah lah. Hantu Islam. Hantu Islam. Kita kan ghost yang macam yang terus macam no reply, no nothing. Macam tu. So for me, actually macam I tak rasa tu ghosting kan. Dia ghosting kalau betul-betul you memang langsung tak layan, right? Macam you palau habis. I rasa tu yang sopan lah. Kalau dia tak sopan, macam contoh. Ada juga. Berapa banyak ni Aisyah ada? Dia ada level ghosting dia. Macam level ghosting tu macam like kita, orang tu baik tapi macam like you're not for me lah. So kita ghosting cara baik lah. So kalau yang ghosting cara jahat macam mana pula? Ghosting macam like contoh lah, dia ajak jumpa, the next jumpa. Okay. And then macam like okay, tak reply. Rasa fikir rasa tak boleh dengan lelaki ni. Fikir lama kan. I decided not to reply at all. Lepas tu tiba-tiba dah unmatch. Macam tu. Dia kalau kat online dating app ni, dia ada macam block features ke apa ke? Tak ada? Dia tak ada block. Dia ada juga block features tu. Ada juga yang kita sendiri boleh unmatch orang tu. So macam nak unmatch tu macam rude sikit lah. Kalau rasa macam tiba-tiba kita cakap dah unmatch, pedih ni rasa. Pedas. Pedih menusuk kalbu. Entahlah. Benda-benda ghost ni sangat tak bagus lah. Mungkin Wei-Shen boleh tambah lagi sebab Wei-Shen cakap Apa Aisyah buat tu tak ghost. Tak apa nak ghost sangat. Aisyah bang ghost. You pernah kena ghost tak? Okay, Tiba-tiba orang tak reply. For me, dua-dua pun ada lah. Tapi I rasa macam okay, for me of course ghosting tak baik sangat. Tapi I rasa kalau you masih tak close sangat, mungkin if you go on the first or second date macam tu, you tak kenal sangat and you rasa memang tak ada chemistry or anything like that, then maybe if you stop texting atau apa, still acceptable lah. I rasa because you tak kenal sangat. Tapi kalau selepas 2 bulan atau 3 bulan you keep going out that person, kalau you terus ghost, then a bit cruel lah. Wasting kejam time sikit some lah. more, Tu 2-3 bulan. Yang 3 tahun tiba-tiba buat perangai. Tu kisah benar in neraca 3 kisah tahun buat benar. perangai dia. Sabarlah. Ingat aku tak ada perasaan kau. Tiba tiba tengah geram. Because I feel at the end of the day kita semua pun macam kita nak closure kan. Macam we all just true. want to feel that
Yeah, we just want to feel You all want those to be nice at feelings. peace. I think You want to be betul, at betul. peace. I think that's why I letak ghosting yang sopan tu kot. Sebab macam like, I don't want him to like wait for the reply. So macam like yang tak sopan tu, I biarkan dia unmatch sendiri. Kita biarkan dia tanda soal tu lama lah mampus. Lepas tu and then dia unmatch sendiri kan. So macam kita cakap tadi, dia punya pros dia lah bila kita dah online dating ni kan. Tak semestinya kalau kita tak ke fasa yang seterusnya yang lebih serius, tapi kita tak maintain as connections lah, as friends. Sebab pasti akan ada banyak mutuals kan. Jumpa Betul sana tak? jumpa sini orang kenal. So macam Dunia pun kecil. macam Aisyah sendirilah pernah tak online dating tiba-tiba tak Kenal. jadi kenal, lepas tu bertukar menjadi hanya kawan macam. Oh, banyak kawan tu memang ramai lah. Memang Ataupun yang macam korang borak tanya-tanya, rupanya macam Kenal. dulu pernah satu kelas sebenarnya. Benar. Tapi mungkin dah lama sangat kan tak kenal. Pernah satu kelas ke, pernah naik bas sama ke, benda-benda macam tu pernah tak? dia macam satu kelas tu tak pernah lah. Tapi macam like, bila kita orang dah kenal online, lepas tu kita orang dah exchange social media apa benda semua, tiba-tiba ada mutual friends. Kau kawan dengan dia ni? Macam like aku tahu tak kau kawan dengan dia ni kan. Lepas tu then dia kata dia sekolah sama dengan kawan tu. So memang pimai tang tu je lah. Pimai tang tu je. lah. Tapi kalau rasa lagi macam awkward tak, macam bila you tahu orang yang you sedang berkenalan dekat online dating app ni ada mutuals pula. Dia akan rasa awkward. Dia akan rasa, okay, contoh kita tengah matching ni dekat online dating ni, mutual kita adalah Raz, contoh. So you akan rasa macam, faham tak? Ada tak rasa awkward kalau you jumpa For Raz? me I tak rasa awkward, tapi I rasa macam like, okay, I have like a friend yang kenal dia juga. Okay. So macam like kita ada source yang macam boleh bagi info pasal orang ni. Macam ada backup lah. Macam like dia ni okay sebenarnya. Boleh lah, you kalau nak kawan dengan dia okay je. But macam ada certain orang dia tak nak bagi tahu kawan dia ni yang dia jumpa kat online benda semua kan. So tu yang jadikan awkward tu bila kawan dia tahu, oh kau jumpa dia dekat apps ni ke? Lah aku tak tahu pula korang pakai apps Lepas tu ni. korang kena bahan pula. Itu satu lah. Kita kena open minded lah sebenarnya. Open minded lah, betul-betul. Kalau Wei-Shen sendirilah, pernah tak macam situasi sama macam Aisyah? Actually Mutuals. ada macam Berapa tak, banyak awak keluar dating? tak lah, only a few times saja. And for me I rasa actually maybe it's a good thing because when you pertama kali jumpa that person, at least you ada conversation, boleh macam icebreaker, cakap you kenal orang tu, dari mana, That's true. and then you pergi sekolah ni, then at least it's a good conversation Starter. starter. Dia macam like betul. senang. Oh kau kenal ke dia ni? betul. So bila dah jumpa macam common ground tu baru boleh buka lagi. Betul. Dia Yes. lagi And then dia lagi legit lah sebenarnya. betul. Then at least you tahu you tak kena catfish. Yeah. So at least, Faham. Sajalah nak tanya Aisyah kan. Aisyah punya berpengalaman sebab saya tahu Wei-Shen sekarang tengah in relationship dah lebih setahun kan. ya, lebih Dah setahun. lebih setahun. Tapi Aisyah cara dia berbicara tu keluar sana keluar sini, go sana go sini. Awak sekarang dah berpunya ke belum? Melekat ke tidak? Oh tidak. Maybe mencari. online dating doesn't work for me kot. Atau mungkin waktunya belum sampai rasa. Betul. I rasa tu betul. Kan? Belum tiba masanya lagi. Belum tiba waktu. Mungkin jodoh awak ada di depan mata. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Sekian persembahan daripada Aisyah tiba. Tapi apa-apa pun online ke tak online ke, kita kena sentiasa jaga diri kita. Kalau online ke tak online, kalau jodoh tu memang dah ditentukan online ke ataupun awak turun tangga saat lagi pun awak akan jumpa juga. Yang penting online dating adalah salah satu platform ataupun ikhtiar. Usaha kita lah. Usaha kita untuk mencari pasangan hidup. Gitu. Kerana setiap orang perlu pasangan hidup dalam hidup mereka. Tak kisahlah. Semua orang dicipta berpasang-pasangan, Ras. Sejarah sama-sama. Dan macam bila kita cakap ajal, jodoh, maut semua di tangan Tuhan tu betul. Tapi online dating ni kira antara Usaha lah. kita. Macam Anas cakap. betul. Tak boleh lah nak tunggu je depan pintu, tunggu datuk datang kan. Tak exactly. boleh. So you kena ikhtiar juga. Walaupun mengambil masa beberapa kali, beberapa bulan, kita cuba. Lama. Aisyah, sampai never dapat. give up. Don't give up, keep it up. Don't give up. Betul. Keep it up. Sedih. Wah, dia sedih. Guys. Guys, dia sedih kan. Jangan berduka. Jangan bersedih, bertenanglah. Kau boleh. Wow. Yang ini editor producer jangan edit. Kau masuk dalam ni. Jangan bersedih. Okay. So semua terima kasih
Terima kasih menonton Seismic Podcast kita. Awal dia tutup. Thank you so much for watching. Apa-apa pun, insyaAllah, kalau yang masih mencari, insyaAllah, jodoh tak ke mana, jodoh semua di tangan Tuhan. Kalau ada lah. What's meant to be will be, right? Yes, correct. Betul. Jadi kita pun nak cakap dari segala apa yang kita bincangkan hari ni, kita diskusikan hari ni, kalau apa ada yang baik boleh jadikan pengajaran ke sebagainya kan. Apa yang tak kurang baik tu daripada kita orang sendiri. Of course yang tak baik tu je daripada kita. Tak baik je daripada kita. Tak baik je daripada kita. Pokoknya jangan give up Patch. Pokoknya jangan give up. Baik online ke offline ke, jangan give up. Jangan berhenti percaya pada cinta. Betul. Setiap orang punya perjalanan adalah berbeza. Ration bagi quote guys. Give me 5 Ration. Quote Ration amazing. Terima kasih kita nak ucapkan kepada panelis kita. Terima kasih Aisyah, Ration. Thank you so much. Thank you sudi join saya dan juga Ras dalam Seismic Podcast kali ini. Kita dah bincangkan mengenai online dating. Dan kalau untuk korang yang pernah ada pengalaman ke ataupun nak berkongsi pengalaman, boleh tinggalkan di komen ruangan di bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen jugalah. Yep. Dan kalau ada idea lagi, apa lagi topik yang kita orang patut bincangkan dalam Seismic Podcast, pun boleh drop your comment di bawah. Below. Okay, take care, jaga diri, jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.